Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Margaret Gambang, antara tumpuan Nasional 5 hari ini. Ketepikan jemuan dan tukang kipas dalam UMNO. Peruntukan tambahan 1.03 bilion ringgit bagi infrastruktur akibat banjir. Baik, kita mulakan berita dengan laporan berikut. Ahli UMNO perlu mengenepikan jemuan dan tukang kipas dalam parti yang sering mengadu domba antara satu sama lain sehingga menggugat perpaduan dalam kalangan sesama ahli. Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, UMNO berkeupayaan untuk terus kekal berkuasa dan menang dalam pilihan raya jika jemuan-jemuan yang berperangai buruk tiada dalam parti. Lebih teruk daripada tukang kipas batu ronsen ni. Inilah ada keliling kita, mengadu dombakan kita, sehinggakan kita perselisihan faham itu diperbesarkan, menggugat perpaduan dalam UMNO kita sendiri. Inilah, kikiskan ini. Cuba cari jemuan-jemuan ini. Beliau berucap merasmikan konvensyen UMNO Kedah di Alustar. Turut hadir pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Mukhlis Tun Dr. Mahathir. Konvensyen UMNO Kedah yang berlangsung selama 2 hari sehingga esok itu turut diwakili perwakilan UMNO daripada kesemua 15 bahagian parti di seluruh negeri. Perdana Menteri turut mengingatkan ahli parti supaya mengutamakan kemenangan parti berbanding kepentingan peribadi. Kurangkan permasalahan dalaman. Jangan cantas-mencantas antara satu sama lain. Ada sambutan di bawah tu. Jangan wujud dua pasukan dalam bahagian. Sehingga kita serba salah. Nak pilih A, B tentang. Pilih B, A tentang. Pilih C, A tentang, B tentang. Inilah antaranya yang mesti kita pastikan. Jangan kita mengulangi kesilapan seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Kita boleh dengar macam-macam pembentangan, tapi akhirnya penyudahnya kita tanya pada diri kita. Kita nak pentingkan UMNO ataupun kita nak pentingkan diri dan puak kita. Kita nak pentingkan UMNO terus berkuasa ataupun sekadar kita nak menang jawatan Ketua UMNO bahagian. Antara faktor penarik sokongan masyarakat kepada UMNO adalah semangat sepasukan, kurangkan permasalahan dalaman dan jangan cantas-mencantas antara satu sama lain selain tidak mewujudkan dua pasukan dalam satu bahagian. Kerajaan Persekutuan akan meneliti permohonan Kerajaan Negeri Kedah untuk membangunkan sebuah lapangan terbang antarabangsa Kulim atau KXP di negeri itu. Berucap pada majlis sama, Datuk Seri Najib berkata kerajaan akan mengambil kira pelbagai faktor termasuk kemampuan kewangan kerajaan sebelum meluluskan projek tersebut. InsyaAllah, saya akan terus bantu Negeri Kedah untuk mencapai kejayaan. Kulim Airport ni tunggu reportnya dulu. Dia belum siap lagi, reportnya akan dibentangkan kepada EC dan pada Kabinet. Mudah-mudahan hasrat besar, niat lagi besar. Mudah-mudahan Tuhan akan makbulkan doa
dan hasrat UMNO negeri Kedah. Terdahulu, Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir dalam ucapannya berharap Kerajaan Persekutuan dapat mempertimbangkan permohonan tersebut. Menurutnya, pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim dapat merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi dan menjana pendapatan selain menawarkan pelbagai peluang dan potensi kepada rakyat untuk meraih limpahan sosioekonomi. Selain itu, ia juga mampu menarik pelaburan ke kawasan perindustrian berteknologi tinggi Kulim KHTP serta sekitar wilayah utara Semenanjung Malaysia. Perdana Menteri pagi tadi menyaksikan Memorandum Persefahaman MOU antara Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia YPPM dan Kolej Universiti Insaniah Kuin. MOU itu penting untuk mengangkat martabat pengajian pondok di negara ini dan menjadi jambatan kepada pelajar pondok untuk melanjutkan pelajaran institusi pengajian tinggi. Kuin diwakili rektornya Profesor Datuk Muhammad Yusof Kasim, manakala YPPM diwakili pengerusinya Datuk Dr. Masyitah Ibrahim. Turut sama Datuk Seri Mukhris. Dalam sidang media sejurus majlis itu, Datuk Muhammad Yusof berkata melalui MOU itu, Kuin akan bekerjasama mengadakan penyelidikan mengenai sekolah pondok dan mengadakan program latihan termasuk pengurusan kewangan dan kokurikulum. Kuin juga akan menerbitkan buku hasil kajian pondok dan persidangan di samping mengadakan khidmat masyarakat secara tersusun dan meningkatkan keupayaan institusi pondok di negara ini. Kita juga hendak pelajar-pelajar pondok ni ada tempat dia untuk melanjutkan pengajian yang lebih tinggi. Kita tak nak dia sampai situ saja. Jadi mereka yang pondok ni semua budak yang pandai-pandai cerdik ni. Kalau dia tak pandai tak cerdik, dia tak boleh hafal Quran ya. Jadi kita nak dia datang ke universiti Islam misalnya Queen lah, untuk melanjutkan pengajian, buat sarjana muda, buat sarjana dan seterusnya buat PhD. Dalam majlis itu, Datuk Seri Najib turut merasmikan Pusat Kajian Pondok dan pengerusi YPPM, Datuk Dr. Masyitah dilantik sebagai pengarah pusat berkenaan. Ketika ditemui, beliau berkata, MOU dan kajian pondok adalah pendekatan terbaik untuk memajukan pondok-pondok dan membuka peluang untuk pelajar-pelajar pondok bukan sahaja dapat mendalami ilmu agama, malah terdidik dari segi akademik. Macam mana dia nak menyambung kepada institusi pengajian tinggi, dan bila dia tak ada institusi pengajian tinggi, dia hanya ada tempatnya di negara-negara Timur Tengah. Jadi bila dia pergi menghala ke situ, akhirnya kita tengok itu yang sebahagiannya ada mengikuti kepada fahaman-fahaman yang kepelbagaiannya. Jadi bila ada pusat kajian pondok ini yang akhirnya kita bercadang dalam masa beberapa tahun lagi tidak akan tinggal sebagai pusat ya Prof, tapi akan meningkat menjadi sebuah institut. Beliau yakin kajian pondok ini tidak terhad di negara ini, malah akan diperluas di peringkat antarabangsa kerana pengajian pondok turut terdapat di luar negara termasuk di Pakistan, Iran, Thailand dan Indonesia. Rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan POTA dan Rang Undang-Undang Pejuang Asing FFA yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat dalam masa terdekat bertujuan membendung kegiatan pengganas daripada bertapak dan menjadikan negara ini sebagai transit. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pengenalan undang-undang baharu dan pindaan yang dicadangkan akan merangkumi semua elemen yang relevan serta boleh diguna pakai pada masa hadapan bagi menangani ancaman keganasan dan jenayah di negara ini. Undang-undang ini adalah merupakan undang-undang yang selari di mana saya ingin menyebutkan POTA kita menjaga bakal pengganas dari negara kita. Tapi undang-undang yang satu lagi, undang-undang anti keganasan daripada foreign fighters itu untuk menghalang foreign fighters daripada masuk ke negara kita bersama-sama dengan 5 undang-undang lain. Artinya saya akan membentangkan 7 undang-undang di mana 2 undang-undang baru dan 5 pindaan undang-undang. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bercakap dalam sidang media selepas merasmikan seminar pengurusan kewangan merancang kembali kewangan anda di Shah Alam Selangor. Seminar dianjurkan Biro Profesional Muda dan Pemuda UMNO Selangor bertujuan membantu golongan profesional muda menyelesaikan masalah kewangan dan cengkaman hutang.
Sehingga kini seramai 302,901 orang telah ditahan pasport mereka oleh Jabatan Imigresen serta dilarang untuk keluar negara kerana disenaraikan muflis oleh Jabatan Insolvensi. Kementerian Kerja Raya telah memohon peruntukan tambahan berjumlah 1.03 bilion ringgit bagi memperbaiki infrastruktur perhubungan yang musnah akibat banjir. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata peruntukan pasca banjir itu akan digunakan untuk membaiki infrastruktur jalan dan cerun-cerun di seluruh negara. Antara yang terjejas termasuk di Limbang, Sarawak, jalan raya sepanjang 1 km terputus hubungan selepas dinaiki air pada musim banjir lepas. Laluan itu perlu ditinggikan daripada arah sedia ada bagi mengelak kejadian serupa. Tujuannya untuk melakukan repair work dan jalan dan juga cerun. Keseluruhan yang kita minta untuk 2015 ialah 1.03 bilion dan bilion untuk segala repair lah, jalan yang terputus, cerun yang runtuh dan sebagainya. Datuk Seri Fadilah memberitahu media selepas program larian cemerlang di Matang Jaya Kuching. Cadangan pengambil alihan syarikat bekalan air Selangor, Syabas dan Puncak Niaga oleh Kerajaan Negeri Selangor menerusi pengurusan air Selangor masih gagal dimuktamadkan. Ini berikutan masih terdapat terma dan syarat yang belum diselesaikan antara Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Persekutuan. Pengerusi Eksekutif Syabas dan Puncak Niaga Tan Sri Rozali Ismail dalam satu kenyataan yang disampaikan Ketua Pegawai Operasi Syabas Dr. Insinyur Lee Miang Koi berkata tarikh muktamad pengambil alihan telah ditunda 2 kali iaitu pada 9 Februari dan 9 Mac lalu. Program ini juga telah menjadi salah satu pihak Syabas difahamkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor telah memajukan permohonan untuk melanjutkan lagi tarikh memuktamadkan perjanjian SPA kepada Puncak Niaga Holdings Berhad ataupun PNHB dan ianya akan dibincang di peringkat pengurusan Syabas dan Puncak Niaga Sdn Bhd sebelum dipertimbangkan oleh lembaga pengarah PNHB nanti. Beliau ditemui selepas program pelanggan prihatin di Kuala Lumpur. Seramai 15 pelanggan prihatin yang bertuah bagi bulan Oktober, November dan Disember 2014 menerima hadiah seperti TV LED dan telefon bimbit. Semua pemenang bagi bulan Oktober, November, Disember 2014. Sekolah Bank Rakyat dapatkan pembiayaan peribadi air swasta dengan kadar keuntungan serendah 4.95% dan berpeluang memenangi iPad mini dan banyak lagi produk di Festival Cuti Sekolah Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Bertemu kembali. Semua sekolah khususnya di luar bandar perlu melipat gandakan usaha untuk meningkatkan pencapaian sekolah dari semasa ke semasa sekiranya ingin mencapai status sekolah kluster cemerlang SKK. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mary Yap Kain Chin berkata pelbagai inisiatif boleh dilakukan oleh pengetua, guru besar dan guru-guru untuk mempertingkatkan pencapaian sekolah masing-masing termasuk sentiasa menitik beratkan tentang situasi dan perkembangan amalan kebersihan, kesihatan dan keselamatan 3K. Beliau berkata demikian selepas meninjau tapak pembinaan Dewan Sekolah Kebangsaan Andrasi Tawau. Menurutnya, aspek 3K itu sangat penting kerana ia dapat memastikan murid dapat belajar dalam suasana yang lebih kondusif dan selesa seterusnya merangsang pengajaran dan pembelajaran. Ditanya mengenai pembinaan Dewan Terbuka SK Andrasi itu, Datuk Mary Yap yang juga ahli Parlimen Tawau berkata pihaknya telah menerima surat permohonan dan sedang dalam perbincangan dengan Majlis Perbandaran Tawau MPT mengenai peruntukan pembinaan Dewan berkenaan. Beliau berharap Dewan itu dapat dibina secepat mungkin untuk manfaat 25 guru dan 183 pelajar di sekolah tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Mary Yap turut melakukan lawatan ke kampung Blok 31 untuk meninjau keperluan rakyat khususnya pembaikan dan menaik taraf jalan berturap di sekitar kampung tersebut.
Kerajaan Negeri Sabah sentiasa bekerjasama dengan pelbagai jabatan dan agensi berkaitan dalam usaha merancang strategi bagi memperkasakan bidang pendidikan, seterusnya melahirkan modal insan yang mampu memimpin negara pada masa hadapan. Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman berkata, sebagai nadi kepada kemajuan dan kejayaan negara, pembangunan bidang pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang berpengetahuan dan berkemahiran, malah mempunyai nilai-nilai murni dalam kehidupan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis pertemuan semula St. Pauline's Beaufort di Dewan Hakar Likas, Kota Kinabalu. Menurutnya, dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi, ia mampu melahirkan modal insan yang mampu menyumbang kepada pembangunan negeri. Hampir 1,000 tetamu terdiri daripada bekas pelajar dan guru dari tahun 1970-an dan 80-an hadir memeriahkan majlis ini. Institusi latihan berfungsi penting dalam menampilkan program-program yang akan mencipta peluang tenaga kerja untuk koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak SCORE. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar kedua, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, program yang disediakan mesti sepadan dengan peluang-peluang pekerjaan yang disediakan oleh syarikat-syarikat sama ada dalam atau luar SCORE. Beliau menambah, ia amat mengecewakan apabila berlaku masalah ketidakpadanan kerja yang menyebabkan kesukaran bukan sahaja kepada graduan, malah majikan. Beliau menekankan bahawa kesepadanan program dengan peluang pekerjaan di SCORE sangat penting kerana program transformasi ekonomi kerajaan memberi tumpuan kepada perindustrian di negara ini, dan di Sarawak, kerajaan negeri telah diberi penekanan besar kepada pembangunan SCORE. Beliau yang berkata demikian pada majlis pelancaran pameran kerjaya graduan Aspire Borneo 2015 di Kuching turut menasihatkan pelajar dan pencari kerja untuk menyediakan diri mereka dengan kemahiran teknikal termasuk kemahiran insani agar lebih berdaya saing. Pameran kerjaya sehari itu disertai oleh 30 syarikat dan menyasar untuk menarik minat lebih 5,000 pencari kerja. Penantian 1,000 penduduk Pulau Perhentian Kuala Besut sejak 4 tahun lalu untuk mempunyai masjid baru akhirnya menjadi kenyataan. Sejak awal bulan ini, masjid tersebut mulai diimarahkan dengan pelbagai aktiviti keagamaan. Menyuburkan syiar Islam merupakan salah satu teras utama dalam gagasan baru Transformasi Terengganu Baharu TTB di bawah kepimpinan Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman. Masjid yang mula dibina pada tahun 2010 siap sepenuhnya 4 tahun kemudian. Kesukaran mengangkut bahan binaan menggunakan tongkang atau kargo meredah ombak laut China Selatan bukan alasan untuk menyiapkan bangunan masjid ini walaupun agak sedikit lewat daripada tempoh dijangkakan. Masjid Ar-Rahman diberi nama sempena nama adun sebelum ini, Dr. A. Rahman Mokhtar. Beliau yang telah meninggal dunia merupakan pencetus idea pembinaannya. Bernilai hampir 13 juta ringgit, Masjid Ar-Rahman menjadi mercu tanda dan membuka aura baru bagi Pulau Perhentian yang tersenarai sebagai antara 10 buah pulau yang tercantik di dunia. Sebahagian struktur bangunannya yang dibina di atas permukaan laut menjadikan masjid ini lebih kelihatan menarik dan indah terutama pada waktu senja. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Besut, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman, masjid ini juga dilengkapi dengan kemudahan asas termasuk jeti untuk melabuhkan bot. Ini memudahkan penduduk dan pelancong dari pulau perhentian besar menggunakan bot terus ke masjid dan tidak lagi perlu berjalan kaki. Buat masa ini beberapa hari ini pelancong-pelancong asing selalu datang bersemayam di sini kerana mereka berkata cantik masjid ini dan dia suka bersemayam di sini kerana aman. Lagi satu, yang kedua pula yang kadang penduduk di pulau perhentian ini 100% orang Islam. Betul rahmat, bagi besar rahmat pada Allah. Betul pula dari pelacur sendiri pun. Masjid ni macam duduk mana tengok? Macam duduk di lah. Macam darat lah. Tapi pantai laut cantik. Mudah kita mana kerja-kerja laut bawa pelacur kan. Macam tanya jemaah kan banyak berhenti lah.
mari semaya belakang ni. Walaupun pada peringkat awalnya pembinaannya mengalami agak berlaku kelewatan disebabkan kita berada dalam kawasan taman laut dan juga kita berada di pulau yang mana pembinaannya agak sukar berbanding pembinaan di darat tu. Tapi alhamdulillah dapat disiapkan sebaik mungkin masjid yang sebegini indah. Sebelum ini, penduduk terpaksa menggunakan masjid lama yang agak sempit dan berusia hampir 100 tahun yang dibina di atas tapak tanah perkuburan. RM4 juta diperuntukkan Kerajaan Negeri Johor untuk pembangunan belia di negeri itu menerusi Jabatan Belia dan Sukan. Ia akan digunakan bagi menggerakkan segala aktiviti melibatkan golongan belia daripada pelbagai kaum. Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata melalui aktiviti tersebut sekaligus memupuk semangat serta berfikiran positif untuk memajukan diri dan mengelak daripada terjebak dalam kegiatan negatif. Dan saya juga ingin nyatakan bahawa kerajaan negeri akan terus beri perhatian secara berterusan kepada golongan belia dan aktiviti-aktiviti mereka yang mereka jayakan. Dan seperti yang saya katakan, kita bersedia untuk menambah peruntukan. Lebih-lebih lagi kita menyokong program-program yang boleh memenuhi kehendak kita, iaitu program yang melibatkan rakyat pelbagai kaum, belia pelbagai kaum. Itu kita akan beri tumpuan dan mungkin itu menjadi ukuran KPI baru Exco Belia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan Pusat Pembangunan Belia Johor atau Johor Youth Development Centre JOYDEC di Johor Bahru, Johor. Seramai 61 kaki tangan JOYDEC ditempatkan di 6 unit bergerak seluruh negeri tersebut. Antaranya unit sukarelawan Darul Takzim, modal insan, usahawan muda, media dan acara, sukan dan pentadbiran. JOYDEC juga perlu bekerjasama dengan NGO bagi memastikan belia dapat sama turut menyumbang tenaga dan daya fikiran demi kelompok belia di negeri berkenaan. Melalui JOYDEC, belia dapat mengetengahkan bakat, kepakaran, kemahiran serta memperluaskan ilmu keusahawanan dan jati diri. Setiap kali musim cuti persekolahan, peluang tersebut diambil untuk menganjurkan majlis berkhatan beramai-ramai. Di Kuching, sempena cuti pertengahan penggal pertama kali ini, lebih 40 orang kanak-kanak kawasan Kuching, Lundu dan Sematan menyertai majlis tersebut bertempat di Hospital Umum Sarawak pagi tadi. Majlis Anjuran Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak dan Badan Kebajikan Surau Dewan Suarah Negeri bertujuan untuk memberi sokongan moral rakan sebaya dalam kalangan kanak-kanak untuk berkhatan. Menurut Ketua Penyelaras Badan Kebajikan Surau Dewan Suarah Negeri, Ustaz Haji Sirat Ibrahim, sambutan kali ini amat menggalakkan walaupun ia yang pertama seumpamanya dianjurkan bersama iaitu melebihi sasaran awal seramai 30 orang. Kita ada dalam 40 orang to start with dan daripada Lundu Sematan kalau tak salah 8 orang ada. Dan lepas tu kita ada campuran, ada peserta yang non-Muslim dan Muslim. Kerana kita punya program open to everybody. Siapa yang perlu pertolongan, tu yang motif kita. Yang digalak oleh Ketua Menteri kita untuk menyatu padukan semua kaum. Ini tujuan dan program ini akan dilanjutkan insya-Allah tiap-tiap cuti sekolah. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Perubatan HUS Dr. Muhammad Asri Rifin memberitahu selain daripada kanak-kanak berusia 10 tahun hingga 13 tahun, peserta dewasa bukan Islam berusia 40 tahun turut menyertai. So far kita pun ada a few yang non-Muslim sebab sekarang timbul kesedaran daripada non-Muslim juga tentang kepentingan berkataan ini, terutama dari segi kebersihan. Kita menjaga kebersihan dan juga kalau kita tengok berkataan itu juga risiko untuk dapat pelbagai jenis penyakit pun akan berkurangan dengan adanya kita berkataan. Jelasnya, ia disebabkan wujudnya kesedaran berkaitan kepentingan berkhatan kepada masyarakat bukan Islam dari segi kesihatan maupun mengurangkan risiko penyakit kelamin dan jangkitan kuman. Untuk kebersihan satu, kedua ialah untuk kurangkan jangkitan so that dia
dapat berkumpul dengan kawan-kawan yang sudah bersurat senang untuk berkomunikasi lah. Satu ialah so that kita dapat memberitahu yang dia sudah matured lah. Gembira. Gembira? Kenapa tak gembira? Takut ada si nak awak. Si takut. Kita pernah sih nanya abang-abang sebelum tu. Apa rasa sebenarnya di sunat tu? Rasa sakit, rasa gigit semut. Ya, sakit semut. Bersunat ya untuk lelaki yang akil balik. Wajib untuk Islam. Dan mengikut sunnah Rasulullah. Nya sunat waktu kecil. Baik, Nasional 5 berakhir di sini dan seperti biasa laporan meteorologi menyusul selepas ini. Dengan itu salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia para penonton sekalian. Untuk hari ini, tiupan angin di kawasan negara kita bertiup dengan lebih perlahan berbanding hari semalam dan hari-hari yang sebelumnya, iaitu dengan kadar kelajuan sekitar 20 ke 30 km sejam. Berikutan dengan itu, tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dikuasakan untuk mana-mana kawasan perairan seluruh negara. Pada petang ini pula, keadaan cuaca semasa iaitu cuaca hujan lebih tertumpu di sekitar negeri Sarawak. Berikutan berlakunya penumpuan angin daripada pelbagai arah yang menggalakkan pembentukan kelompok awan hujan. Keadaan ini dapat diperhatikan dengan lebih jelas melalui cerapan imej satelit. Keadaan yang berawan ini kelihatan tertumpu lebih di negeri ini berbanding di kawasan-kawasan lain seluruh negara. Secara tidak langsung memberi gambaran keadaan cuaca kurang taburan hujan dialami di lain-lain kawasan, termasuk juga untuk hampir keseluruhan tempat di bahagian Semenanjung dan juga kebanyakan bahagian untuk sekitar negeri Sabah. Di negeri Sabah, hujan hanya berlaku di 1-2 tempat yang melibatkan bahagian pedalaman. Walau bagaimanapun diramalkan akan reda dalam jangka masa kurang daripada 1 jam. Untuk negeri Sarawak, seperti yang dijangkakan, ribut petir pada petang ini lebih tertumpu di bahagian timur dan juga bahagian barat. Dan menjelang pada sebelah malam nanti, keadaan cuaca lembap ini diramalkan akan lebih tertumpu di sebelah barat, iaitu dari bahagian Kuching sehinggalah ke bahagian Bintulu dan juga Kapit. Berikutan faktor pembentukan kelompok awan ribut petir ini yang sedang bergerak keluar ke arah kawasan perairan, iaitu sedang bergerak keluar ke arah kawasan barat laut. Seterusnya, tinjauan cuaca bandar-bandar utama seluruh negeri di Malaysia untuk hari esok.